Hai Rider Loggers, hari ini kita berada di Metro Subang untuk membawa anda mengalami lita motosikal Metro Subang. Dalam video ini, kita akan menunjukkan apa yang anda harus buat untuk lulus ujian dan apa yang boleh menyebabkan anda gagal. Jom kita ride! Sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan anda setiap latihan dalam litar KPP 2 ini bermula dengan Ya, latihan pertama litar ni adalah latihan yang sering digeruni orang ramai. Inilah latihan titi. Tetapi jangan risau, sebab titi ini bukanlah tinggi sangat pun. Sekejap lagi, kami akan tunjukkan bagaimana nak mengatasinya. Latihan kedua adalah latihan slalom. Pelajar B full harus melalui 5 kon secara selang-seli, manakala pelajar B2 ada 7 kon untuk melalui. Latihan seterusnya ialah latihan brek kecemasan. Dari garisan permulaan, iaitu garisan kuning pertama, pelajar harus melepasi garisan kuning kedua dalam masa kurang dari 6 saat dan memberhentikan motosikal sebelum melepasi garisan kuning ketiga. Latihan ini dipanggil latihan jalan tidak rata atau latihan bonggol. Pelajar mesti mengatasi bonggol-bonggol ini tanpa melepasi garisan kuning di setiap sisi. Latihan pusingan 8 tidak akan membenarkan motosikal anda mencecah tepi jalan. Peraturan itu juga digunakan untuk latihan selekoh tajam. Sebelum kita bermula, mari kita tunjukkan anda rutin sebelum menunggang ringkas ataupun RSM ringkas yang perlu dibuat sebelum bermula setiap latihan halangan. Periksa cermin sisi, tengok kiri dan kanan, angkat tangan kanan dan tekan horn untuk bermula. Untuk RSM penuh, RPM dan KPP 3, sila rujuk dengan cikgu anda. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana Rider Logger Syahril mengatasi latihan titi ini. Untuk melepasi latihan ini, anda mesti menyeberangi titi dalam masa lebih 7 saat. Jadi pergi seperlahan yang anda boleh. Cara untuk melepasi latihan ini adalah dengan melihat lurus pada hujung titi dan anda secara semula jadi akan mencapai penghujungnya. Jika anda melihat terlalu dekat dengan roda hadapan atau melihat ke sisi, anda pasti akan menunggang keluar dari titi. Jika ini kali pertama anda, cubalah menunggang lebih laju sedikit atau cuba menunggang motosikal anda keluar titi supaya anda dapat menyesuaikan diri dengannya. Sekarang, Rider Logger Joe akan menunjukkan apa yang boleh menyebabkan anda gagal ujian. Yang pertama, tidak berhenti di belakang garisan kuning dan tidak membuat RSM ringkas sebelum bermula. Kedua pula, menyeberangi titi kurang dari 7 saat. Ketiga, motosikal terkeluar dari titi. Akhir sekali, ini terpakai kepada semua latihan. Berhenti motosikal di tengah latihan atau meletakkan kaki anda ke tanah. Latihan seterusnya adalah latihan slalom. Rider Logger Syahril menunjukkan cara hendak lulus latihan ini dengan menunggang selang-seli antara 5 kon. Untuk menamatkan latihan ini, anda dikehendaki memberhentikan motosikal selepas garisan kuning yang berada di kon terakhir. Kalau anda ingin gagal ujian, ikutilah telatar Rider Logger Joe. Terlanggar atau tertendang kon mengakibatkan gagal dalam ujian. Tidak menunggang selang-seli antara kon atau berhenti motosikal sebelum garisan kuning terakhir juga akan mengakibatkan kegagalan. Latihan brek kecemasan hendaklah dilakukan dalam masa 6 saat ke bawah. Masa akan mula dikira bila tayar depan melepasi garisan kuning pertama dan masa akan dihentikan bila melepasi garisan kuning kedua. Anda dikehendaki untuk memberhentikan motosikal di belakang garisan kuning ketiga. Pastikan kaki kiri anda yang menyentuh tanah terlebih dahulu apabila anda memberhentikan motosikal. Ini juga terpakai kepada semua latihan lain. Beritahu kami di bahagian komen apa yang anda rasa Rider Logger Joe
kita buat salah dalam latihan ini. Untuk latihan bonggol, anda dikehendaki menunggang motosikal di celah-celah garisan kuning kiri dan kanan sambil mengemudi motosikal melepasi bonggol-bonggol. Sila kekal duduk melalui latihan ini dan semua latihan lain juga. Kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda dan tanya mereka sama ada Rider Logger Joe memerlukan kelas tambahan. Kawalan clutch adalah kunci untuk menjayakan latihan pusingan 8 dan semua latihan lain juga. Fahami titik geseran clutch anda supaya anda boleh mengawal motosikal dengan sepenuhnya. Jangan melihat ke bawah pada roda hadapan, tapi lihat ke hadapan pada arah yang anda ingin tuju. Ingat, untuk memasuki latihan pusingan 8 ialah dari celah masuk paling kanan dan belok kanan apabila masuk. Buat 1/2 pusingan dan keluar di celah keluar paling kiri yang bertentangan menyerong dari celah masuk tadi. Terdapat garisan di celah keluar yang anda dikehendaki berhenti untuk menamatkan latihan ini. Rider Logger Syahril mempunyai kawalan clutch yang baik. Oleh itu, dia lulus latihan ini. Mari kita lihat sama ada Rider Logger Joe boleh melakukannya juga. Malangnya, Joe tidak memasuki latihan ini dari arah betul. Dia juga tidak mempunyai kawalan clutch yang baik dan menyebabkan dia kehilangan keseimbangan motosikalnya. Dengan kakinya menyentuhi tanah, dia telah gagal dalam latihan ini. Jika motosikal melanggar atau kaki tersentuh tebing jalan, dia juga gagal. Nampaknya Joe telah keluar dari latihan di sebelah yang salah. Ini mengakibatkan kegagalan juga. Rider Logger Joe, lain kali, sila beri perhatian kepada arahan cikgu-cikgu anda. Latihan seleko tajam adalah latihan terakhir KPP 2. Titik permulaannya adalah titik tamat latihan pusingan 8. Dari titik permulaan, anda kena ingat untuk mengambil sudut yang mencukupi seperti yang ditunjukkan oleh Rider Logger Syahril. Sekali lagi, kawalan clutch adalah amat penting dan kalau motosikal mati enjin di mana-mana latihan, ia dikira gagal. Pastikan berhenti di papan tanda berhenti untuk menamatkan latihan. Kini giliran Rider Logger Joe. Mari kita lihat sama ada dia layak memegang lesen B full atau tidak. Oops, nampaknya ada beberapa kesilapan yang dibuatnya. Mari kita tengok semula. Yang pertama adalah kakinya tersentuh tanah. Kemungkinan besar dia tidak melihat ke mana dia perlu pergi tetapi melihat terus ke tanah di mana roda hadapannya berada. Kedua adalah roda depan dia tersentuh tebing jalan. Ketiga adalah kaki dia tersentuh tebing jalan. Dan akhirnya, dia tidak berhenti di simpang yang bertanda berhenti. Nampaknya, Rider Logger Joe harus memulangkan lesen B full dia dan mengambil kelas-kelas mula lagi. Dengan itu, lita latihan KPP 2 telah selesai. Sekarang, mari kita saksikan kemahiran Rider Logger Eileen dalam semua latihan KPP 2. Ini adalah sesi kedua dia belajar di Metro Driving Academy Subang. Kalau anda ada apa-apa pendapat atau nak kongsikan pengalaman anda, sila beritahu kami di ruangan komen.
Dan itulah Lita Motorsikal Metro Subang. Apakah pendapat anda? Senang ke? Susah? Tentulah senang kan? So apa yang anda tunggu lagi? Datanglah ke Metro Subang untuk dapatkan lesen motosikal anda.